Assalamualaikum dan selamat datang kepada sesi live sharing untuk Excel Power Query kita pada malam ni. Okey, kita akan mulakan dengan sedikit pengenalan kepada Power Query yang terdapat di dalam Excel. Okey, pertama sekali pada malam ni kita akan tengok beberapa feature yang terdapat di dalam Excel Power Query. Seperti yang saya tunjukkan di depan, ada 4 contoh yang kita akan cuba cover pada malam ni. Pertama sekali data cleansing ataupun macam mana kita nak bersihkan data sebelum kita mulakan sebarang analisis menggunakan Power Query. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan Power Query untuk menggabungkan beberapa data sources. Dan yang ketiga, bagaimana Power Query boleh memudahkan kita untuk automatically update data berdasarkan data-data yang terkini. Okay, tak perlu lagi kita manually check every data untuk pastikan analisis kita sentiasa up to date. Okay, yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita nak menggunakan Power Query untuk memudahkan kita bekerja dengan satu data set yang besar. Okay, so itu 4 area yang kita akan bincangkan. Okay, format perbincangan kita ataupun perkongsian kita pada malam ni saya pecahkan kepada 2 bahagian. Okey, bahagian yang pertama selama 45 minit, di mana selama 45 minit ni saya akan kongsikan keempat-empat section yang saya sebutkan tadi, dan balance 15 minit yang terakhir saya akan buka untuk Q&A session. Okey, so timer sekarang sudah berjalan. Alright, kita mulakan dengan yang pertama. Okey, yang pertama saya ada sediakan satu contoh data. Okey, dekat sini kalau semua dapat tengoklah, saya ada satu sampel data yang agak besar. Okey, belum cukup besar lagi sebenarnya, tapi dia agak besar berbanding dengan data yang biasa kita nampak. Okey, di sini dalam table ni saya ada sebanyak 9,994 data. Okey, walaupun row number ni 9,995 kan, tapi disebabkan kita ada satu row header, okay, sebenarnya data kita ada 9,994 data. Okay, daripada data ni, biasanya kalau kita dapat mana-mana data, especially data tu datang daripada luar, daripada orang luar, bukan kita punya. Contohnya kita bekerja dalam satu kumpulan, okay, team member kita kongsikan data ni, ataupun kita ada satu sistem yang external, kita extract data tersebut dalam bentuk CSV ke dalam bentuk Excel, kita import ke dalam analysis file kita. Kebiasaannya kita kena buat data cleansing. Okey, data cleansing ni ada beberapa jenis. Okey, yang paling basic biasanya kita akan tengok sama ada table data kita ni ada duplicate data ataupun tidak. Okey, apa maksud duplicate data? Okey, duplicate data ni bergantung kepada organisasi masing-masing ataupun individu. Okey, sebagai contoh, table ni saya nak check ada tak duplicate data. Okey, duplicate data kriteria bagi diri saya adalah saya nak pastikan setiap kolom bermula daripada kolom A sehingga kolom U yang terakhir ni, saya tak nak ada sebarang data yang bertindih. Okey, macam mana kita nak pastikan? Okey, cara yang paling simple yang biasa orang guna dalam Excel, diorang akan pergi ke dalam data ribbon. Dalam data ribbon ni kita memang ada satu button. Okay, dalam Excel, kita memang ada satu button untuk kita remove duplicates. Okay, ni button ya, dalam data ribbon. Cara penggunaan dia memang simple. Kita boleh tekan pada button remove duplicates. Okay, so daripada sini dia akan senaraikan semua kolom header yang terdapat di dalam data table kita. Okay, by default dia akan pilih semua kolom header. Dan sekarang ni kalau saya tekan pada OK, dia akan keluar satu report. Okay, no duplicate values found. Of course, sebab apa? Sebab bila kita remove duplicate tadi, kita select row ID. Okay, di mana dalam table kita ni, row ID memang unik. Okay, untuk setiap row ni memang unique numbers. So, let's say saya buang satu. Okay, saya buang row ID ni, saya tak pilih. So that Excel akan pilih ataupun dia akan check pada semua kolom header kecuali row ID. Sekiranya ada duplicate, apa akan jadi? Okay, saya tekan OK sekarang ni. Bila saya tekan OK, okay, kita nampak pada report yang Excel keluarkan. Dalam report ni, dia akan bagi tahu kepada kita ada satu duplicate value found and automatically remove. Okay, so dekat sini
yang bagusnya kita dapat eliminate satu duplicate value tadi, which is good. Tapi kita tak tahu apa duplicate value tadi. Okey. Lagi satu kekurangannya method ni adalah bila kita dah remove duplicate, contohnya saya dah remove duplicate tadi, and then saya save file ni, esok hari, okay, sebagai contoh, bos saya tanya, apa duplicate value kita buang semalam? So ada problem dekat kita. Macam mana kita nak verify data yang kita buang tu duplicate, dan betul, kalau betul duplicate, data tu data apa sebenarnya? Sebab benda tu dah terbuang. Okay. So sekarang saya akan undo semula. Okay. Ada cara kedua. Cara kedua yang biasa orang guna juga, dia akan menggunakan conditional formatting. Okay, dekat sini cara dia agak susah sikit, di mana kita pilih dulu semua data kita. Okay, sebagai contoh dekat sini saya pilih ada 9,995 row, and then column daripada A sampai U. Jadi berapa jumlah data yang saya pilih sekarang ni? Jumlah data yang saya dah pilih sekarang ni ada 209,895. Okey, jumlah data ataupun jumlah sel lah kita panggil Okey, daripada sini selepas kita pilih semua data kita, kita gunakan conditional formatting, new rule. Okey, dekat sini saya akan gunakan satu formula untuk tentukan sekiranya ada sebarang duplicate data, saya nak data yang duplicate tersebut highlighted, okay, menggunakan format yang saya akan pilih nanti. Okey, apa formula dia? Formula dia agak panjang. Formula dia kita akan menggunakan count if. Okay, count ifs yang ada huruf S. Okay, count if yang ada huruf S macam ni. Okey, so dalam count if formula ni, kita akan senaraikan setiap kolom di mana kita nak check untuk duplicate data tadi. Okey, contoh macam sekarang ni, saya ada satu table daripada kolom A sampai kolom U. Okey, saya nak check duplicate yang terdapat di dalam kolom B sehingga kolom U. Jadi sebab itulah saya punya formula untuk count if function saya ni panjang. Okay, sebab saya nak check duplicate untuk setiap kolom. Sekiranya count if ni value dia lebih besar daripada 1, okay, apa format highlighting yang saya nak pilih? Okay, contoh saya pilih warna kuning, and then font ni saya bold warna hitam. Okay, tekan OK. Tekan OK. Okay, tak nampak apa-apa perbezaan setakat ini. Okey, tapi kalau saya pilih satu filter button yang terdapat di dalam table saya sekarang ni, saya ada satu filter option di mana saya boleh filter by color. Okey, kenapa color ni keluar? Sebab dalam Excel ni, bila kita guna conditional formatting tadi, dia dah dapat detect ada duplicate data. Okey, now saya akan filter menggunakan cell color ni. Okey, nampak tak dia processing. Sebab apa? Sebab kita ada 209,000 lebih data tadi. So bergantung kepada berapa besar data kita. Kita dah apply conditional formatting tadi kan. So bergantung kepada benda-benda tersebut. Jadi Excel akan makan masa sikit. So kalau contoh macam sekarang ni, saya ada buka banyak application, lagilah bertambah lambat. Okay, so sekarang ni dia dah habis processing. Kita tengok daripada 9,995 row, duplicate data kita sebenarnya ada satu je. Okay? And duplicate datanya terletak pada row number 3,408. So ini cara kedua. Okay? Daripada sini kita dapat tengok data duplicate tu macam apa data dia yang duplicate tadi, and then kita boleh decide lah. Sekarang ni kita dah detect ada duplicate data, kita boleh decide sama ada kita nak betulkan data ataupun kita nak delete data ni tadi. Okay, tapi cara dia agak panjang. Okay, sebab itulah saya akan tunjukkan dekat session kita pada hari ini macam mana kita boleh gunakan Power Query untuk memudahkan kerja kita identify data yang duplicate. Macam saya katakan tadi, data cleansing ada banyak aktiviti dia. Salah satunya yang paling common adalah kita check for duplicate data. Okay. Tadi saya baru klik pada satu option untuk clear duplicate. Clear filter. Itu pun makan masa sikit sebab data kita besar. Okay. So habis setakat ini dua cara yang normally orang akan guna untuk detect sama ada mereka ada data duplicate data ataupun tidak.
Okey, sekarang saya akan clear rule daripada table ni. And then, sekarang saya akan gunakan Power Query. Okey, so dekat sini saya ada table. Okay, the same table, but now I'm going to use a Power Query. Okay, untuk initiate. Okay, untuk initiate this Power Query editor macam mana? Okay, tadi saya ada tekan. Okay, ini table saya, table data. Okay, untuk initiate Power Query editor, kita akan pergi kepada data ribbon. Okay, dalam data ribbon, kita ada satu option ataupun satu group of options yang terdapat di sini, namanya get and transform data. Okey, dekat sini kita ada satu option lain lah. Okey, from table and range. Okey, ada banyak option dekat sini, saya akan tunjukkan yang paling common yang kita guna. Okey, salah satunya adalah from table and range. Okay. When we click on this option, okay, dia akan terus initiate satu Power Query Editor window. Okay, dekat sini kita nampak kolom yang sama macam tadi. Okay, data pun data yang sama macam tadi. Okay, and then dekat sini kita ada satu cara yang lebih mudah untuk kita highlight, duplicate, and then kita boleh pilih sama ada kita nak remove ataupun kita nak keep the duplicate data. Okay, sebelum tu saya perkenalkan dulu Power Query Editor kita. Okay, Power Query Editor ni ada banyak function yang memudahkan kerja kita. Sebagai contoh, kita ada option untuk keep or remove row. Dekat sinilah di mana kita boleh pilih sama ada kita nak keep duplicate macam ni ataupun kita nak remove duplicate. Ni saya akan tunjukkan contohnya macam mana kita boleh gunakan keep or remove duplicate. Okey. Pertama sekali, kita akan pilih semua kolom yang terdapat di dalam table kita tadi. Okay, caranya macam mana? Kita pilih satu kolom dulu. And then, kita boleh gunakan shortcut buttons pada keyboard kita, iaitu Ctrl A untuk pilih semua kolom. Okay, kalau kita pilih semua kolom sekarang ni kan, and then kita pilih untuk contohnya keep duplicates. Okay, apa jadi? Table empty. Ingat tak tadi? Bila kita remove duplicate menggunakan Excel button tadi, sebab apa tak ada duplicate detected? Sebab kita pilih kolom row ID sekali dekat sini. Sebab tu tak ada duplicate data. Okay, now I will cancel my option tadi. Okay, step yang saya buat tadi tu akan tersenarai di sini. Okay, step yang saya baru buat tadi adalah keep duplicates. Okay, now saya remove. Saya tekan pada option pangkah ni untuk delete step tadi. Jadi dia akan kembali kepada table yang asal. Okay, ini salah satu kelebihan menggunakan Power Query. Okay, menggunakan Power Query, data kita maintain. Okay, original data tak disentuh. Okay, so integrity data kita masih kekal sama. Okay, now kita dah pilih semua kolom. Saya nak exclude kolom row ID. Jadi, saya tekan pada button control pada keyboard saya and then saya left click pada row ID. Okay. Boleh nampak dekat sini, asalnya kolom row ID tadi berwarna hijau. Okay. Bila saya gunakan control and left mouse button, dia jadi warna putih. Bermaksud, row ID tak terpilih untuk duplicate identification. Okay, now, kalau saya pilih option macam sama macam tadi, keep duplicates. Okay, yang ini. Apa jadi nanti adalah, dia akan senaraikan duplicate value yang terdapat di dalam table kita. Okay, so dah dapat tengok dah dekat sini. Okay, so ini akan jadi satu checking table. Okay, kita nak pastikan bila kita buat kerja kita boleh trace. Okay, traceability itu penting. Okay, untuk data analyst, traceability itu penting di mana setiap aktiviti kita kalau boleh kita nak trace back apa yang kita buat semalam sebagai contoh kan. Okay, hari ni saya buang this data. Esok saya boleh check balik apa yang saya buat hari ni. Okay, so dekat sini saya akan rename this table. Okay, saya akan rename table ni sebagai duplicate data. Okay, so meaning bila data ni updated, contohnya data kita datang setiap minggu sekali ataupun monthly data, sebulan sekali ataupun quarterly. So kita akan sentiasa dapat satu table duplicate data ni. Okay, di mana duplicate data table ni dia akan senaraikan semua duplicate data sahaja.
Okay. How about data table yang kita nak gunakan dalam analisis, di mana data tersebut kita nak buang duplicate value. So, mudah sahaja kita sebenarnya boleh copy duplicate data kita. Okay, and then saya paste dekat sini. Saya akan dapat the same table. Okay, the only difference is saya akan rename this table kepada unique data. Okay, and then untuk step ni, tadi kita keep duplicate. Sekarang ni saya akan delete this step. And then for this one, saya akan refer step yang sama. Saya akan pilih semua kolom. And then saya akan exclude the first column menggunakan button control pada keyboard and left mouse button. Dekat sini saya akan remove duplicate pula. So meaning saya ada unique data sahaja for this table. Okay, yang ini kita ada duplicate data sahaja, yang ini kita ada unique data. Okay, so now kita boleh pilih. Okay, kita ada dua table sekarang ni. Kita ada dua table, kita boleh pilih sama ada kita nak buat analisis berdasarkan table duplicate ataupun table yang unik. Okay, biasanya kita buat analisis berdasarkan table yang unik lah. So, kita boleh pilih this unique data and then we can choose to close and load to. Okay, close and load to. So, dekat sini kita boleh pilih option. Sama ada kita nak create a new table dalam worksheet kita ataupun kita nak remain as a connection sahaja. Okay, it's up to us. Okay, kalau kita buat option ataupun kita pilih option only create connection, so data yang kita buat tadi cuma akan berada di bahagian Power Query Editor. Okay, dia tak masuk ke dalam kita punya Excel file. Jadi size file kita tak ada perubahan lah. Okay, sebab dia hanya ada connection sahaja. Okay, biasanya kita akan gunakan data tadi untuk buat report. So, kita boleh juga pilih pivot table report. And then we can choose whether kita nak letakkan pivot table report kita ke dalam existing worksheet ni ataupun in a new worksheet. So, normally kita akan letakkan ke dalam new worksheet. So, klik OK here. So, kita ada dua query tadi, dua data tadi. Okay. So, dekat sini kita ada this duplicate data and this is unique data. Ni table yang kita buat dalam Power Query tadi. Okay, dekat sini kita boleh gunakan semua option yang sama seperti yang kita dah boleh buat, seperti yang kita biasa guna dalam pivot table. Sebagai contoh, kita boleh drag satu column header masuk ke dalam satu kawasan, sama ada row ataupun column. Terpulang pada kita lah nak buat macam mana sebab ni report kita. Contoh, saya pilih satu column header dekat sini, region. Okay, and then ni duplicate, sorry. Kita tak nak pilih duplicate, kita nak pakai unique data. So, unique data, kita akan pilih region, for example. So, region kita ada 4. And then here, kita boleh buat satu report yang simple. Sebagai contoh, saya nak keluarkan total number of sales. Okay, sum of sale. And then this is the value. Okay, so dia depends kepada kita punya connection lah. So dia detect dekat sini kita ada relationship possibly existing between the two table. Sebab apa? Satunya tadi saya pilih region. Okay, region ni saya pilih daripada unique data. Okay, sum of sale ni saya pilih pula daripada duplicate data. Sebab tu dia keluar dekat sini ada relationship di antara dua jenis table. Okay. So, now kita nak maintain only from a single table, unique data sahaja. And then daripada sini, kita ada ambil region tadi. Now, kita nak tengok berapa total sale for each region. So, dia tak keluarlah relationship tadi. Okay, so dekat sini kita dah ada sum of sale. Kita boleh buatlah beberapa analisis seperti yang kita nak. Okay, sebagai contoh kalau dekat sini. Okay, from unique data, I want to make a report according to ship date. So, ship date ni saya boleh masukkan ke dalam ruangan kolom. So, daripada ship date tadi, automatically dalam pivot table kita, dia akan keluarkan segregation based on year, quarter, month and date. So, depends kepada kita lah nak buat report jenis macam mana. But the point is, kita boleh menggunakan Power Query untuk memudahkan kerja kita untuk cleansing data. And kita boleh gunakan untuk keep track of what we found. Okay, duplicate data tu kita boleh simpan. Kita bukannya buang semata-mata, kita boleh simpan untuk further traceability report.
Okay, so that's one aspect of Power Query. Okay, data cleansing in terms of duplicate data. Okay, contoh lain pula. Okay, contoh lain. Okay, sebagai contoh dekat sini kita ada Power Query tadi. Okay, kita dah ada satu query tadi kan. Okay, ni query kita, unit data ni as example. Okay, kita boleh double click on that query, dia akan buka semula the same Power Query editor. Okay, dekat sini kita nampak for our order date, ship date, okay, kita ada timestamp. Okay, kita ada date and time. Okay, example. Okay, example. Saya nak maintain this order date just a date. Okay, saya tak nak ada time. Okay, just date sahaja. Kita juga boleh gunakan Power Query untuk clean up our data so that we can only see the date. Okay, tanpa ada timestamp tadi. Okay, sama dengan ship date. Okay, dan ini pun saya tukar kepada date sahaja. Okay, what else? Okay, selain pada itu, kita juga boleh gunakan Power Query untuk buat additional analysis before we go into the pivot table. Okay, so example, dekat sini kita ada profit. Okay, profit ni ada yang positif, ada yang negatif. Okay, saya nak keluarkan satu kolom di mana saya nak klasifikasikan, saya nak classify kalau profit ni positif, meaning we make a positive income. And then kalau dia adalah negatif, then we lose some money. So ada classification dekat sini from Power Query. So macam mana cara dia? Okay, kita juga boleh pilih this column. Okay, for this exercise, saya akan pilih column profit. And then saya akan gunakan add column, conditional column. Okay, kenapa conditional column? Sebab tadilah saya ada kriteria. Kalau positif profit, saya nak keluarkan apa? Kalau negatif profit, saya nak keluarkan apa? Okay, so this new column will be profit classification example. Okay. Okay, ni terpulang lah. Kita nak buat apa? Okay, alright. So, dekat column name, sekiranya profit, okay, this profit ni, profit value ni, sekiranya profit value ni is less than negative. So, less than 0 lah. Okay, if it is less than 0, then what I want to put inside this profit classification. So, example, kalau dia less than 0, then rugilah. Boleh type je rugi. Okay, and then kalau dia larger than 0, okay, profit greater than or equal to, or is greater than 0, kita nak keluarkan apa? Untung lah. Okay. For example, this one. And then, click on OK. Okay, kalau dia betul-betul 0, okay, betul-betul 0, apa? Even. Okay, contoh. Alright, so click OK. So dekat sini kita dah keluarkan satu kolom baru. Kita baru buat satu kolom baru di mana kolom yang baru kita buat ni cuma terdapat di dalam unique data table. Original data tak disentuh. Okay, tu saya katakan menggunakan Power Query, data integrity kita masih kekal sama. Okay, sebarang perubahan, sebarang modification, transformation yang kita buat hanya berlaku dalam analysis file kita sahaja. Jadi tak ada masalah lah sekiranya kita punya team member nak menggunakan original data yang sama. Dia boleh buat sebarang analisis dia menggunakan data original tadi. Kita tak ubah apa-apa. Okay? Kita cuma ubah dalam file kita sendiri sahaja. Okay? So ini saya akan close and load. Okay, wait for it to update. Okay, once updated, kita boleh juga gunakannya untuk buat a pivot table. Okay, example dekat sini, kita dah ada this pivot table. Okay, dah nampak dah dekat sini ada satu kolom header yang baru. Okay, saya buang yang ni semua. Okay, yang ni semua saya buang. Okay, saya boleh masukkan profit classification dekat sini. Oh, date tu pun saya buang. Okay. So, kita ada 3 profit classification yang kita baru buat tadi. Even, rugi, untung. Okay. So, dekat sini kita boleh keluarkanlah additional kriteria yang kita nak masukkan ke dalam pivot table kita.
Oh, this is from duplicate data. So dekat sini kita ada profit classification. Okay, from unique data, and then saya tarik juga kategori from unique data. Okay, so kita ada 3 kategori, furniture, office supplies and technology, and then kita boleh masukkan value for our analysis. Okay, so kita dapat tengok dekat sini berapa total positif, berapa total negatif. Okay, so that's how we can build our report based from Power Query modification ataupun transformation yang kita buat tadi. Okay, so settle one thing for about data cleansing, and then macam mana kita nak combine multiple data sources. Okay, dekat sini saya ada sediakan satu contoh di mana saya baru dapatkan data daripada internet. Okay, data ni saya dapatkan daripada apa nama website tu? Database Malaysia lah. Okay, so dekat sini saya ekstrak data berkaitan dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Okay, daripada internet tu saya ekstrak ada 3 tahun ada 3 data, ada 3 file untuk tahun 2016, 2017 dan juga tahun 2018. Okay, senario dia macam ni. Senario dia kita ada satu folder di mana kita akan kumpulkan kesemua data kita ke dalam folder tersebut. Okay, so dekat sini saya akan buat satu file baru. Okay, and then saya akan gunakan Power Query juga. Okay, seperti saya kata dia berada dalam data ribbon. Okay, tadi kita menggunakan from table or range. Okay, sekarang ni saya akan gunakan get data from folder. Okay, from folder. So dekat sini saya akan pilih folder location di mana saya letakkan data tadi. Okay, FB sharing saya. Okay, ni folder yang saya akan gunakan. LLM. Okay, klik open. And then Power Query akan baca apa file yang terdapat di dalam folder tadi. Okay, dalam folder tadi ada 3 file. 2016 dan 2017. Okay, so kita nak combine these two files. Okay, kita boleh gunakan this option, combine. Okay, kalau kita pilih combine, kita ada beberapa cara lagi sebenarnya. Okay, normally saya akan gunakan combine and transform data. Sebab apa? Sebab saya nak tengok dulu apa data yang terdapat di dalam file saya dan ada tak apa-apa data cleansing yang saya perlu lakukan sebelum saya import ke dalam analysis file saya. Okay, so itu saya punya standard practice. Combine and transform data, and dia akan buka satu interface di mana kita boleh check apa data yang terdapat di dalam file-file tersebut. Okay, sebagai contoh, file 2016, saya ada 3 worksheets. File tahun 2017, okay, sama juga ada 3 worksheets. Okay, kalau saya pilih tahun 2016, saya klik pada satu worksheet, dia akan keluarkan data preview. Okay, apa yang terdapat di dalam file tadi. Okay, so dekat sini kita nampak ada beberapa kolom. Okay, macam mana pula dengan tahun 2017? Okay, tahun 2017, worksheet nama yang sama, daftar aduan Januari to Disember. Okay, tengok ada kolom yang sama. Alright, so saya akan gunakan this first worksheet, okay, di mana saya nak combine data 2016 dan data 2017 tadi. Okay, klik OK. And then kita akan tunggu dia buka Power Query Editor kita. Okay, sama macam yang kita nampak tadi. Okay, Power Query Editor, LLM. So now kita nampak ada 2 jenis file. Okay, 2016 dan 2017. Okay, so dekat sini kita boleh buat data cleansing. Kenapa saya kata kena buat data cleansing? Sebab dekat sini, di bahagian atas ni kita nampak ada kolom status. Okay, kita ada valid, kita ada error, kita ada empty. Okay, untuk setiap kolom, dia akan keluarkan analisis masing-masing lah. Okay, sebagai contoh dekat sini, untuk medium, kolom medium, kita ada 99% valid data and then ada 1% empty data. Okay, kita boleh filter from here. Kita tengok apa empty data tu. Okay, empty data tu null. Okay, kalau kita pilih null,
dia akan filter only the rows with empty data untuk medium column. So dekat sini kita dapat tengok ada empty data untuk medium. And then terpulang kepada kita nak tukarkan empty data ni menjadi apa. Okey, sebagai contoh, saya nak tukarkan null value ni kepada something yang meaningful supaya boleh nampak dalam analisis kita nanti. Okey, sebagai contoh dekat sini, saya boleh replace value null ni automatically dalam Power Query. Okay, value to find apa? Null. And then I want to replace dia dengan apa? Saya nak replace dengan medium not specified, for example. So that nanti bila kita buat analisis, kita tak adalah kriteria null. Okay, semua kriteria medium kita ada value. Okay, tapi problem kita buat replace value ni selepas kita filter. Okay, maksudnya bila saya load data ni cuma ada 10 data sahaja berbanding dengan beratus-ratus data tadi. Okay, so saya akan undo semula. Replace value ni saya akan letak semula di bahagian atas. Okay, kita boleh susun. Steps ni kita boleh susun. Okay, tadi kita filter, baru kita replace. Sekarang ni saya nak letakkan replace value ni dulu ke atas. And then filter row ni saya buang. Boleh juga, tak ada masalah dekat sini. So kalau macam tu, tadi kita ada value null, sekarang ni value null dah tak ada. Okay, yang ada medium not specified. Okay, so itu cara macam mana kita boleh gunakan this panel sebelah kanan untuk kita susun apa kriteria yang kita nak buat. Okay, so let's say sekarang ni saya dah combine. Saya dah combine dua file tadi, 2016, 2017. Okay, this column ni no longer of use for us. Okay, untuk saya dah tak guna dah sebenarnya benda ni. Jadi saya boleh remove column. Okay, saya boleh pilih column pertama ni, right click on that column header, and then saya boleh click on remove. Okay, dia akan remove lah kita punya first column. Okay, so ini bergantung kepada analisis yang kita akan buat nanti. Okay, selepas kita habis ni, kita nak buat analisis. So bergantung kepada kita nak buang kolom apa. Okay, sebagai contoh, saya juga nak buang kolom bulan. Okay, kenapa dekat sini kolom bulan ni dia tak membantu saya dalam analisis. Okay, tak ada banyak tak ada banyak data yang berbeza dekat sini. Semuanya sama, repetition. So ni pun saya akan remove. Okay, apa lagi yang tak berkenaan, kita boleh remove lah daripada data kita. Okay, sebagai contoh dekat sini, aduan ni dia bergantung kepada orang yang mengadu tadi, si pengadu. Jadi ada data-data yang tak cantik. Dia ikut orang nak isi apa. Dia bukannya daripada satu pilihan yang tetap. Jadi ini pun tak berapa nak membantulah analisis kita. Jadi saya remove juga. Okay, so after I remove all the unnecessary columns daripada data saya, now saya boleh pilih untuk close and load to. Okay, and then dekat sini saya boleh terus gunakannya dalam pivot table report. Okay, existing worksheet. Okay, A1. Klik OK. So now saya dah ada satu pivot table option di mana saya boleh pilih lah apa analisis yang saya nak buat. Okay, sebagai contoh, tahun dalam kolom kita ada 2016, 2017, and then row kategori ataupun medium tadi, konsesi lah. Okay, so konsesi ni semua jenis highway yang terdapat di dalam Malaysia. Okay, yang berdaftar yang berdaftar dengan LLM. Okay, and then kita nak kira apa? Kita nak kira berapa banyak aduan. Okay, saya boleh tarik masuk bill. Okay, cumanya bill ni sepatutnya adalah running number. Okay, running number. Tapi bila kita masukkan nombor dalam pivot table, automatically dia akan menjadi sum. Jadi nampak macam teruk sangat lah LLM kita. Ada beribu-ribu aduan. Okay, sebenarnya bukan sum. Kita boleh gunakan count. Okay, kita boleh gunakan count. So that nampaklah LLM kita perform kan. Tak adalah beribu-ribu data, tak adalah beribu-ribu aduan. Sebenarnya ada sikit sahaja aduan yang terdapat dalam setiap tahun. Okay, 2016 dan 2017. Okay, so itu beberapa jenis analisis yang kita boleh keluarkan berdasarkan Power Query yang kita buat tadi. Okay, saya nak buat satu comparison sebenarnya. Okay, comparison dia, saya nak pastikan
saya nak pastikan kita boleh nampak apa jadi bila kita update data. Itu yang penting. Okey, so saya nak buat satu report yang agak ringkas. Macam ni pendek sikit lah. Tadi panjang sangat. Okey, sekarang ni kalau kita tengok, kita perhatikan dulu dia punya grand total. Okey, for this case, kita ada 2 tahun, 2016 dan 2017. Ada total 695 aduan. Okey, sekarang ni apa yang saya akan buat adalah, okey, katakanlah saya dapat data baru. Ini tahun yang baru, 2018. Okey, ini folder yang kita gunakan untuk Power Query tadi. Okey, ini data yang kita baru terima. Okey, kita just boleh masukkan sahaja file ni. Okey, file yang baru kita terima tu, kita masukkan sahaja ke dalam folder LLM ni. Okey, itu sahaja. Tak perlu lagi kita nak repeat kita punya proses data cleansing tadi. Okey, so dekat sini belum ada perubahan. Okay, kita boleh pergi kepada data ribbon and then kita boleh click on refresh all. So automatically dalam file analysis kita dah boleh nampak data yang baru tadi, 2018. Okay, tak perlu lagi kita nak ulang data cleansing yang sama. Okay, sebab apa? Sebab Power Query kita dah ambil alih tugas kita tadi. Okay, Power Query kita ni tadi, yang kita buat tadi tu, dia dah automatically update all the data untuk tahun 2018. Okay. Alright, so itu macam mana caranya kita menggunakan Power Query untuk memudahkan kita. Point nombor 2 ni. And nombor 3, sekali lah. Macam mana kita memudahkan kerja kita. Kita boleh combine data source. Okay, kita boleh cantumkan table. Okay, kita boleh join table. Okay, biasanya orang join table guna apa? Orang join table guna VLOOKUP. Orang join table guna copy paste. Okay, dia ada banyak manual process. Okay, a nightmare. Tapi menggunakan Power Query, dia simple. Okay, automating data pun sama juga. Okay, untuk automating data pun kita boleh gunakan Power Query. Macam saya tunjukkan tadi, just a simple click. Okay, klik sekali sahaja, dia terus boleh generate all our reports, our charts. Kalau dah ada chart, dia akan terus update semua sekali. Okay, so itu contoh yang saya buat tadi ni. Okay, saya buka balik. Okay, contoh yang saya buat tadi ni adalah satu jenis data sources combination. Kita panggil dia sebenarnya append. Okay, append ni maksudnya kita tambah list ke dalam list. Okay, contohnya ada list A dekat atas 2016 tadi kan, list yang pertama. Kita tambah tahun 2017 dekat bawah dia. List kedua dekat bawah dia. Itu kita panggil sebagai append. Sekarang ini saya nak tunjukkan satu lagi cara macam mana kita boleh combine table menggunakan merge. Okay, so untuk merge ni saya kena import satu lagi query baru. Okay, sama juga daripada folder. Okay, saya pilih folder yang sama. Okay, dah ada 3 file lah. Okay, macam tadilah sebab kita dah masukkan file yang baru 2018. Okay, combine and transform data. Okay, apa yang kita nak combine sekarang ni, saya nak tarik masuk jenis aduan. Okay, daftar aduan ni. Ni nombor kategori aduan dengan huraian aduan. Okay, untuk setiap file. Okay, kita ada 3 file, 2016, 2017, 2018. Okay, kalau kita tengok satu-satu, 2016 ada 13 kategori. Okay, 2017 ada 13 kategori. Okay, 2018 pun ada 13 kategori. Alright, so bergantung pada tahun-tahun lah. Mungkin pada tahun 2019 ada 15 kategori. Itu tak ada masalah nanti. Okay, saya klik OK dekat sini. Okay, now okay, kita tunggu Power Query terbuka. Okay, so sekarang ni kita dah ada 2 file. Okay, file yang pertama ni kita punya data aduan. Okay, jadi saya boleh rename this one to data aduan kalau saya nak. Okay, yang kedua ni kita punya huraian. Okay, macam saya katakan tadi, kita ada 3 file, 2016, 17 dan 18. Okay, ada 13 untuk setiap tahun. Okay, ada 13 untuk setiap tahun. Okay, jadi sebenarnya untuk semua tahun ni, ada ketiga-tiga tahun ni, ada 13 duplicate data. Okay, sama macam tadi. Jadi saya akan buang kolom yang pertama ni, dah tak guna sebenarnya kolom pertama ni. Kita boleh remove. Okay, now saya boleh remove duplicate. Okay, remove duplicate tadi saya gunakan remove rows, remove duplicate. Kan? Okay, ada cara lain, kita gunakan this button. Okay,
this button, dia akan remove duplicate from the whole table. Bukannya pada kolom-kolom tertentu sahaja. Okay, so now I will remove duplicates. Yang tinggal cuma ada 13. Okay, macam saya kata tadi, kalau katakan tahun 2019 ada 15 kod, ada 15 nombor kategori. Jadi nanti akan ada 15 nombor kategori. Okay, bukan lagi 13. Alright. So kita dah ada nombor kategori ada 1 sampai 13. Kalau kita tengok pada data aduan kita, kita ada satu kolom untuk kategori ataupun jenis aduan. Okay. Kategori jenis aduan ni menggunakan nombor kategori kan. Okay, jadi saya boleh merge query as new. So dekat sini kita ada data pertama ni data aduan. Okay, data yang kedua saya punya huraian. Okay, saya nak merge, saya nak join menggunakan jenis aduan kategori ni. Okay, saya nak merge. Kalau dia jumpa nombor 1, saya nak dia keluar this huraian. Okay, bukan nombor semata-mata. Okay, jadi di antara this column, okay, kolom kategori jenis aduan kepada kolom nombor kategori. Okay, so dekat sini kita boleh merge ataupun kita boleh join menggunakan kolom-kolom tertentu. Now saya klik pada button OK. Okay, jadi kita akan dapat satu table yang baru. Okay, table yang baru ni saya boleh rename dia sebagai data aduan dan huraian. Okay, sebab apa? Sebab kita dah combine dua table tadi kan, data aduan dengan data huraian. Okay, so dekat sini kalau saya check kita akan dapat satu kolom yang baru dekat hujung sekali sebelah kanan. Okay, table. Okay, inilah kita punya hasil join tadi. Okay, kalau saya expand this one, saya keluarkan nombor kategori sahaja, tekan OK. Jadi untuk setiap aduan, okay, daripada jenis nombor aduan ni, dia akan keluarkan huraian. Jadi tak perlu lagi kita guna VLOOKUP. Okay, sebab apa? VLOOKUP ni dia perlu kita buat manual update. Kalau ada pertambahan data, kita kena tarik formula VLOOKUP tu ke bawah. Okay, setiap kali ada pertambahan data, kita kena pastikan ada formula. Tapi for Power Query tak ada masalah. Okay, jadi dekat sini sebenarnya this column dah tak perlu. Sebab kita dah ada huraian yang penuh, yang lengkap. Jadi yang ni kita boleh remove column. Okay, now saya boleh pilih this one, close and load to. And saya akan pilih dia untuk menjadikan report yang baru. Okay, new worksheet pun tak apalah. Okay, for example. Okay, so saya dah ada beberapa table. Okay, nombor kategori, huraian. Okay, yang penting nak guna yang atas ni, data aduan dan huraian. Okay, jadi dekat sini saya boleh keluarkan huraian terus. Ni huraian saya. Okay, kenapa ada blank ni? Kita boleh filter. Blank ni tak perlulah. Okay, so dekat sini kita boleh kira berapa banyak aduan untuk setiap huraian. So contoh kat bill tadi kan. Janganlah tengok yang beribu-ribu ni, nanti LLM pening lah. Jadi kita ambil count. So nampaklah. Kalau daripada sini nak buat graf pun boleh juga. Lagi senang. Kita tengok dia punya performance. So dekat sini kita masukkan graf. Okay, and then kita boleh sort this number. Sama ada largest to smallest, smallest to largest. Ikutlah report kita nak buat macam mana. Ni smallest to largest. Jadi dekat sini nampaklah yang paling banyak aduan adalah berkaitan dengan jalan rosak, berlubang, tidak rata, tidak siap. So itu common lah. Itu yang paling banyak aduan dia. Ini baru tahun 2000 sampai 2018. Kalau sampai 2023 saya rasa lagi banyak. Okay, so itu automating data update, combining multiple data sources. Okay, yang terakhir, macam mana kita nak bekerja dengan large data set. Okay, large data set ni kalau kita tengok tadi data dia boleh cukup banyak lah. So dekat sini saya ada beberapa contoh lagi. Okay, contohnya dekat sini kita menggunakan beberapa table. Okay, saya akan buka satu file baru. Okay, satu Excel file yang baru, blank workbook. So dekat sini kita akan gunakan Power Query juga. Okay, data. Tadi kita guna from table range, kita guna from folder. Sekarang ni saya tunjukkan yang ketiga, yang paling biasa orang gunakan adalah daripada CSV file. Okay, daripada CSV file, kita tengok dekat sini, ni semua CSV ni. Okay, jangan saya buka dulu satu contoh. Okay, contoh CSV file. Kalau saya buka CSV file ni, apa yang ada dalam file kita? Ni agak besar data dia. Okay, dalam CSV file ni kalau kita buka,
kita tak ada kolom. Sebab apa tak ada kolom? Sebab dia CSV, comma separated value. So dekat sini nampak semuanya bercantum, semuanya bersambung. Okay. So kebiasaannya orang akan buat apa? Okay, dia akan pilih semua data ni. Okay, dia pilih semua data, and then dia akan pergi kepada data ribbon, text to column, delimited, next, okay, comma, tag ke comma, ikutlah. Okay, next, and then dia pilih satu destination file, destination cell. Okay, contoh cell tag kat sini, finish. Barulah dia akan masuk dalam kolom-kolom masing-masing. Okay, kalau data ni statik tak ada masalah. Tapi kalau data tu transactional, okay, setiap hari ada pertambahan data, jadi setiap harilah orang ni kena buat benda yang sama. Okay, so it's a nightmare. Jadi ni saya cancel, tak payah save. Okay, saya nak tunjukkan cara menggunakan Power Query. Okay, mana file yang baru buka tadi? Kita buka lagi sekali. Okay, so dekat sini saya gunakan data, and then from text or CSV. So customer CSV macam tadi, import, and then dia akan buka dalam Power Query Editor. Okay, automatically nampak tak dekat sini dia akan terus jadikan ke dalam kolom-kolom individu. Okay, and then dekat sini kita boleh pilih untuk transform data. Okay, that is for me it is a compulsory step, transform data sebelum kita load. Sebab we never know kan, data kita tu cantik ke tak cantik. Okay, so dekat sini kalau kita tengok okay, ada beberapa kolom yang kita rasa tak perlu ada. Okay, sebagai contoh last update, create date. Okay, ni semua tak berguna untuk analisis saya lah. Okay, so dekat sini saya boleh remove this column. And then for active, okay, active status ni ada dua value sebenarnya. Okay, 1 dan 0. Okay, kita boleh tukar lah, daripada 1, 0 ni kita boleh transform it into a very meaningful, a rather meaningful definition. Okay, contoh replace value. Okay, kalau dia jumpa value 1, kita replace kepada contohnya active. Ni kita tukar kepada, okay, sebelum tu yang ini kita punya data type. Okay, data type kita sekarang nombor. Bila kita replace value nombor kepada text, dia jadi error. Dia tak bagi. Okay, itu salah satu kelebihan Power Query. Okay, dia akan pastikan data kita selari. Kalau kita pilih data type nombor sahajalah. Jangan kita masukkan text. Okay, dia tak bagi sekarang ni. Jadi saya tukar dulu ni kepada text. Okay, number kepada text. Mudah je. Okay, and then barulah kita boleh replace value kepada text active. Okay, kalau 1 aktif, kalau 0 apa? Kalau 0, okay, mana pula 0 ni? Ini salah satu cara. Cara yang lain, kita juga boleh gunakan conditional format, conditional column tadi. Ini salah satu cara. Okay, macam ni 0. Kalau dia jumpa 0, saya nak pilih dekat sini not active. So bergantunglah, nak pakai conditional column boleh, ataupun nak terus tukar daripada sini pun boleh juga. Okay, so now saya boleh klik close and load to, and then dekat sini saya boleh pilih only create connection. Okay, kenapa saya pilih create connection only? Sebab dekat sini saya nak tambah satu lagi CSV data. Okay, daripada customer table kita ada address ID. Okay, daripada address ID, okay, saya tunjuklah dia punya full diagram. Okay, relationship diagram. Inilah dia. Okay, large data set management. Okay, so dekat sini sebenarnya ada banyak table. Okay, saya cuma nak tunjukkan contoh yang sikit, iaitu customer go to address. Okay, customer ID ni kita ada address ID, go to this address table. Daripada address table ni kita ada city ID, go to city table. Okay, city table kita ada country ID, go to country table. Itu maksud dia large data sets. Okay, ada banyak hubung kait di antara table-table. Okay, so dekat sini sama macam tadi, kita boleh insert a new query. Okay, from CSV. Okay, daripada customer kita pergi kepada address. Okay, ni address ID, and then kita boleh merge. Okay, kita pilih the first table customer ni, and then kita merge query. Okay, so daripada customer kita nak merge to address.
So daripada address ID kita nak match to address ID. And then click on OK. So dah ada satu address ID. And then dekat sini kita boleh pilih untuk expand apa. Kita nak expand for city ID. Okay. Klik OK. So ni city ID. Okay, now kita akan masukkan satu lagi query ataupun connection. Kita tengok city table pula. Okay, daripada city table kita ada city ID. So klik OK. Okay, daripada sini kita merge lagi sekali ke dalam customer table. Okay, tadi kita pilih address, sekarang kita pilih city. Okay, this is city ID kita. Kita nak merge to this city ID. Okay, klik OK. Inilah maksud dia large dataset handling di dalam Power Query. Okay, kita ada country ID. Now, saya masukkan pula a new table, CSV. Okay, saya pilih country CSV. And then dekat sini kita ada country ID. Klik OK. Now, saya akan merge pula this country ID kepada customer. Okay, merge query and then country table, country ID to country ID. Klik OK. So now I get my country name lah. Itu je sebenarnya. Daripada customer table sampai ke country. Kita nak tengok dalam customer list kita berapa ramai datang daripada Indonesia sebagai contoh. So sekarang ni saya akan pilih close and load. Okay, close and load tu lah. Okay, so pivot table report. Okay, new worksheet. And then dekat sini kita boleh buat satu pivot table. Okay, daripada customer. Okay, where is my customer? Okay, ini saya akan load. Okay, load tu pivot table report. Okay, masuk sini lah. Okay, load tu pivot table report. Okay, A22, klik OK. So this is my customer. And then saya boleh masukkan country name for the row. Okay, ada banyak country kat sini. And then saya boleh masukkan berapa ramai customer. Okay, contoh dekat sini saya nak kira berapa banyak customer ID lah. Okay, customer ID kita tak ramai macam ni sebenarnya sebab ni sum value. Kita pilih count. So ini kita punya customer. Okay, okay, count. So customer kita ramai ni je. Okay, so dekat sini kita boleh juga sort from largest to smallest. And then kita juga boleh pilih sama ada nak tengok top 5 or top 10. Okay, depends on us. Okay, this is our top 10 country in our customer list. Okay, so that's how we do. Macam itu cara dia kita menggunakan Power Query untuk keempat-empat operasi. Okay, so habis konsen saya, ada terlebih masa, terlebih 5 minit. Okay, sekarang ni saya akan tengok kepada komen yang ada. Mana yang sempat saya jawab, saya akan jawab. Okay, pertama sekali terima kasih kepada semua yang masuk ke dalam session saya pada malam ni. Okay, dekat sini saya nak tengok. Okay, valid error and empty. Is it auto generated? Okay, soalan ni daripada Nur Amalina Bahrudin. Yes. Jawapannya betul, dia auto generated. Okay. Okay, sebab apa auto generated? Sebab Power Query tadi dia boleh detect dia boleh detect sama ada data yang kita tarik masuk tu. Okay, sebagai contoh saya buka satu lah. Okay, yang ini tadi yang asal tadi unit data ni. Okay, dalam Power Query actually dia boleh detect sama ada data yang kita masukkan daripada original table tu sesuai ataupun tidak dengan jenis kolom. Okay, sebagai contoh saya nak cari contoh date lah kot. Okay, bukan yang ni. Saya pilih yang lain. Okay, where is the other table? Book 3 kot. Okay, yang ni. Okay, this customer Okay, so dekat sini kalau kita tengok pada address tu. Okay, contoh macam ni lah. Kolom last update. Okay, kalau kita tengok pada kolom last update ni, kenapa dia letakkan data type ni string ataupun text? Okay, sebab apa? Format yang terdapat di dalam kolom ni
Power Query actually dia tak detect sebagai date. Kalau kita cuba tukar data type ni kepada date, dia akan jadi error. Okay, so add new step sebagai contoh. Okay, jadi error. Sebab apa? Jenis data tak kena dengan data tersebut. Okay, data tarikh tadi tu yang dimasukkan dalam original table, sebenarnya Excel ataupun Power Query dia tak detect sebagai date. Okay, sebab tu dia keluar error. Jadi benda ni semua automatic. Okay, null, okay, dia akan identify automatically, and then kalau dia punya data tu error pun dia akan detect automatically. Okay, valid of course lah, dia akan detect automatically juga. Okay, so that answers the question. And then kalau ada soalan lagi boleh tanya sementara kita ada baki masa dalam 5 minit ni lagi. Okay, soalan yang saya terlepas pandang. Okay, just nak tahu Power Query part of Excel. Okay, the answer is yes. Power Query memang datang package sekali dalam Excel. Cumanya jarang orang guna. Okay, Power Query dia bergantung, pertama sekali dia bergantung kepada version Excel yang kita guna. Contoh dalam demonstration saya pada malam ni, saya menggunakan Excel 365. Okay, dalam Microsoft Office Excel tahun 2016 sebagai contoh. Okay, kalau kita klik pada data ribbon, dia tak ada di bahagian kiri. Okay, tetapi dia di bahagian tengah-tengah sini. Okay, kita ada get and transform data. Ataupun dia ada keluar dekat sini button new query. Dia bergantung kepada version Excel masing-masing. Tetapi benda tu memang adalah dalam Excel. Okay. Okay, so saya rasa itu menjawab soalan. Okay, and then Power Query ni dia ada pair dia sebenarnya. Okay, dia ada pasangan dia yang saya tak share pada malam ni, iaitu Power Pivot. Okay, Power Pivot ni lah yang saya gunakan untuk create this table relationship. Okay, but itu mungkin next session lah Power Pivot. Okay. Power Query sebenarnya adalah satu pengenalan asas kepada Power BI. Okay, itu pun jarang orang tahu juga. Okay, Power Query and Power BI is related. Okay, untuk start learning Power BI, dia kena ada konsep of this Power Query dulu. Macam mana kita extract data, macam mana kita transform data, macam mana kita load data. Okay, so for details of those subject, okay, saya share dekat sini beberapa tuition lah. Saya panggil tuition class sebab dia satu malam, 1 jam saja. Okay, so ini jadual untuk bulan Februari. Okay, di mana saya cover daripada mula sampailah kepada peringkat almost advanced level. Saya boleh panggil lah. So yang first starting daripada hari pertama, okay, every first date of every month, okay, the first day of every month saya akan mulakan daripada beginner level, and then kita progress slowly daripada beginner level to intermediate, and then go up until almost advanced lah. Nak kata advanced tak juga sebab kita tak masukkan pivot table, kita tak masukkan pivot chart, dan juga kita tak masukkan distinct lah Power Query and Power Pivot. So up until almost advanced level. So this is my plan untuk February. So if you are interested, boleh masuklah mana-mana tuition, okay, based on your schedule. Okay, just 1 hour per night. Okay, selain pada itu juga saya boleh you all boleh contact saya. Okay, boleh keep in touch using this QR code. Okay, kalau ada phone boleh scan this QR code, and then kita boleh keep in touch lah. Saya juga ada my YouTube channel sendiri di mana saya keep on sharing my knowledge. Okay. Alright, ada soalan terakhir okay, daripada Nur Amalina. Okay, thank you. Okay, untuk contoh LLM tadi okay, macam mana kita nak clean up further data kita. Okay, so dekat sini saya akan cuba buka balik saya punya data yang pertama tadi. This one, data aduan. Okay, data aduan sebagai contoh kita ada konsesi. Okay, daripada konsesi ni kalau kita tengok kita ada plus, kita ada plus underscore T. Okay, which saya pun tak tahulah apa perbezaan dia. Okay, plus T ni. Okay, tapi
Dia bergantung kepada kita sebenarnya. Kita nak buat clean up tu macam mana. Sebab maybe semasa aduan ni dibuat, pengguna tu pun tak tahu dia berada di atas highway apa. Jadi sebab tu lah dia buat macam ni kan. Ada dekat sini saya nampak tadi Duke ataupun Sprint. Kita tahu kenapa pula ada touch and go kat sini. Jadi dia ada beberapa data cleaning yang kita boleh buat jugalah. Okay, contoh kita ada typo ejaan. Soalan ni tadi ada typo ejaan Duke 2 or Duke 2. Okay, ada ke example kat sini? Saya tak tahu. Sekejap. Duke 2 ada, Duke 2, okay, Duke 3. Okay. So dekat sini kita juga boleh buat nak panggil apa? Kita boleh jarakkan. Kita boleh jarakkan sekiranya data tersebut dia ada combination of digit to non-digit ataupun letter to number. Okay, let's say dekat sini split column by digit to non-digit. Okay, kita boleh split column. So let's say saya click on this one, or non-digit to digit lah. Tengok. So dekat sini kita ada this one, kita ada digit 1, 2, 3. And then dekat sini tak ada digit. Okay, so Duke tadi tinggal satu. Okay, Duke 2, Duke 3 pun dah tak dapat nak beza dah. Okay, dekat sini juga kita nampak tadi kalau ada yang sama dia dah dipecahkan lah. Okay, so dekat sini kita boleh juga buat clean up di mana kita nak pastikan tak ada trailing space. Okay, so kita boleh transform, kita gunakan trim. Biasanya ini orang guna formula dekat Excel. Trim. Okay, di mana trim ni dia akan buang satu space sebarang space di depan dan di belakang. Okay, sama juga dengan this column. Okay, transform, kita trim. Okay, dah siap, kita boleh combine semula. Okay, kita pilih kedua-dua column and then kita boleh merge columns. Okay, kita merge columns based on what? Okay, separator ni kita boleh pilih space. Okay, so that nanti kita punya nama konsesi tu konsisten lah. Dia tak adalah Duke space 2, Duke 2. Okay, dia konsisten. So dekat sini kalau saya pilih filter, dia dah tak ada dah Duke 2. Dia akan sentiasa ada space di antara perkataan dan nombor. Okay, so that's one type of data cleanup yang kita boleh buat. Okay, I hope that answers the question. Anyway, kita dah over 2 minutes. So thank you again for everyone yang turn up during this event. Okay, hopefully kita boleh meet up again in future. Maybe I will do this as a monthly event. See how it goes lah. Okay, so thank you so much everyone for attending. And then session ni recorded. Okay, I think it will be shared inside my Facebook profile kot. But I will update you all lah. Sebab semuanya dah ada dekat sini. And then I will update within this comment area. Okay, thank you so much everybody. See you again. Bye-bye.